Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimin dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-181 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Yang bermaksud, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan itu ada satu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengannya mereka menjalankan keadilan. Muslimin muslimat rahmati Allah, ia membawa maksud bahawa dan daripada setengah umat yang kami ciptakan, kata Allah, daripada sebahagian umat yang kami ciptakan itu adanya umat yang berpegang dengan syariat Allah, berpegang sama ada pada perkataan maupun perbuatan, bahkan mengajak manusia lain kepada kebenaran yang menjadi pegangannya itu. Dan dengan kebenaran juga, dengan al-haq itu juga mereka beramal, dan juga mereka menentukan sesuatu perbicaraan dan hukuman. Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa umat dimasukkan di sini ialah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Bermaksud, terdapat sekumpulan dalam kalangan umatku yang sentiasa menegakkan kebenaran. Orang yang tidak suka pada mereka tidak akan boleh menjejaskan mereka, maupun orang yang menyalahi mereka sehingga datangnya perintah Allah, iaitu hari kiamat, dan mereka tetap dalam keadaan yang demikian. Dikatakan bahawa kumpulan ini tidak khusus pada mana-mana masa, mana-mana zaman, bahkan ia berlaku pada setiap zaman dan pada bila-bila masa dan pada mana-mana tempat, kerana Islam itu sentiasa ya'lu wa la yu'la alaih, sentiasa tinggi dan tidak boleh diatasi ketinggian dan kemuliaannya. Walaupun begitu ramai orang-orang yang fasik, begitu ramai orang-orang yang melakukan keburukan, maka itu tidak menjejaskan sama sekali. Dan dalam hadis yang dibacakan tadi merupakan suatu bisyarah, satu berita gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ummah Muhammadiyah ini, menunjukkan betapa tingginya dan betapa mulianya agama Islam itu sendiri. Dan begitulah keadaannya hinggalah hampir ke hari kiamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah berfirman dalam ayat yang ke-182, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah menyatakan golongan yang sebaliknya, iaitu orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yakni Al-Quranul Karim, dalam kalangan penduduk Makkah atau orang lain. Kami akan menghukum mereka, kata Allah, sedikit demi sedikit, tanpa mereka sedar, mendekatkan mereka kepada kehancuran, kepada kemusnahan. Imam Al-Baydawi rahimahullah menyatakan bahawa yang demikian adalah kerana diberikan kepada mereka nikmat yang banyak, lalu mereka menyangka nikmat yang banyak itu merupakan kurniaan daripada Allah, kasihan, rahmat ataupun kasihan belas Allah kepada mereka. Lalu mereka tidak mengubah perangai mereka, bahkan bertambah degil dan ingkar, dan mereka terus tenggelam dalam kesesatan sehingga sampai masanya mereka diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang dikatakan sebagai istidraj, iaitu kurniaan Allah ke atas orang yang ingkar, yang akan menambahkan keingkaran mereka serta akan lebih menjauhkan mereka dan menafikan kembalinya mereka kepada kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat seterusnya, ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa umli lahum inna kaidi matin. Bermaksud, dan aku memberi tempoh kepada mereka, sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh. Bermaksud, Allah menyatakan wa umli lahum, ay wa umhiluhum. Allah berikan imhal, tempoh masa tertentu kepada mereka, tetapi Allah tidak membiarkan mereka. Kemudian Allah membalas mereka dengan balasan yang sangat-sangat pedih. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah memberi tempoh tertentu kepada orang yang zalim, sehinggalah masanya Allah membalasnya, dan ketika itu Allah tidak akan melepaskannya. Inna kaidi matin, sesungguhnya azabku dan balasanku matin, sangat keras dan sangat kuat dan sangat teguh, dan dinamakan sebagai kaid kerana zahirnya kelihatan seperti perkara baik, iaitu nikmat yang merupakan istidraj itu, sedangkan sebenar hakikatnya adalah azab dan hukuman yang pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat seterusnya, 184 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Yang bermaksud, patutkah mereka ingkar dan tidak mahu memikirkan dengan fikiran yang siuman bahawa sahabat mereka Muhammad tidak sekali-kali mengidap penyakit gila sebagaimana yang mereka tuduh itu, bahkan ia hanyalah seorang pesuruh Allah yang memberi amaran yang jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menempelak golongan ini, iaitu orang yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalam tafakkaru, tidakkah mereka berfikir, iaitu mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, bahawa ma bi sahibihim min jinnah, agar mereka ketahui bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang yang gila, bahkan ia merupakan pesuruh Allah yang sebenar, yang diutuskan Allah untuk memberi petunjuk kepada mereka. Dan ini merupakan suatu penafian bagi perkara yang dinisbahkan oleh orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh mereka sebagai seorang yang dihinggap penyakit gila. In huwa illa nadhirun mubin, dan tidaklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan rasul utusan Allah yang tugasnya ialah nadhirun mubin, sebagai pemberi amaran yang jelas dan terang bagi mereka yang ada akal untuk berfikir atau ada hati untuk memahami apa yang disampaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu Allah menyatakan lagi dalam ayat ke-185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wama khalaqallahu min syai' وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Yang bermaksud, patutkah mereka membutakan mata, tidak mahu memperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah, dan memikirkan bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka? Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah datangnya kalamullah Al-Quran itu mereka mahu beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lagi sekali menempelak golongan ini dengan menyatakan, tidakkah mereka melihat dengan penglihatan yang mengambil bukti pada penciptaan, pada makhluk yang terkandung dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luas, yang menunjukkan dan membuktikan keagungan Allah, membuktikan kesempurnaan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqallahu min syai', dan pada setiap atau pada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada yang dapat dilihat dengan jelas ataupun yang halus, yang kecil, lalu mereka dengan itu mengambil bukti tentang kekuasaan Allah pencipta segala makhluk itu, dan mengambil bukti betapa agungnya
Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahawa Allah sahajalah yang berhak untuk disembah, kerana dialah yang menjadikan kesemua itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah menyambung lagi, wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum, dan tidakkah mereka berfikir, dan dengan berfikir itu mudah-mudahan bagaimana mereka nanti akan mati tidak berapa lama lagi, apabila tiba saat ajal pun datang kepada mereka. Maka sepatutnya mereka bersegera untuk melakukan tindakan melihat dan mengambil pengajaran daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, daripada kejadian Allah Subhanahu wa taala, sebelum tiba saat dan ketikanya ajal dijemput atau mereka dijemput pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Maka adakah perkhabaran, adakah cerita selain daripada Al-Quran yang mereka ingin percaya, yang mereka ingin beriman, sekiranya mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran? Adakah selain daripada Al-Quran yang layak untuk mereka percayai? Dan ini merupakan bukti betapa jelas dan terangnya bukti-bukti yang dibawakan oleh Al-Quranul Karim, sehingga tidak mampu dinafikan oleh sesiapa sahaja tentang kebenarannya dan kebenaran isi kandungannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka jelaslah betapa sesatnya manusia itu kerana ia memilih untuk sesat setelah Allah mendatangkan segala bentuk bukti dalil dengan Al-Qurannya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikannya, dengan kejadian, dengan penciptaan dan kejadian yang ada di langit dan di bumi, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya sepatutnya tidak dikesampingkan oleh mereka sehingga mereka menjadi sesat. Namun apakah daya mereka tetap hendak menjadi orang yang sesat. Lalu Allah nyatakan dalam ayat seterusnya, ayat 186, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang bermaksud, dan barang siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala kerana pilihannya untuk sesat, kerana sikap buta tulinya yang tidak mau mendengar kebenaran, fala hadiyalah, maka tidak ada kekuatan bagi sesiapa pun untuk memberikan hidayah kepadanya. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan golongan ini di dalam kesesatan dan mereka dalam keadaan bingung dan kehairanan. Seterusnya Allah berfirman dalam ayat yang ke-187 daripada surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat datangnya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia. Huru-hara hari kiamat itu amatlah berat, yakni menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, diriwayatkan bahawa golongan musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sekiranya benar engkau seorang nabi, maka beritahulah kepada kami tentang hari kiamat, bilakah berlakunya. Lalu Allah turunkan ayat yang sedang kita bicarakan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka itu, mana orang musyrikin, bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bilakah hari kiamat. Ayyana mursaha, bilakah masanya ia berlaku dan bagaimanakah berlakunya ia. Dinamakan hari kiamat itu sebagai Al-Qiyamah kerana ia merupakan hari kebangkitan manusia semula. Dinamakan juga sebagai Sa'ah, yas'alunaka 'anis sa'ah, kerana as-sa'ah merujuk kepada cepatnya atau segeranya berlaku hari kiamat itu, iaitu cepatnya berlaku penghisaban padanya. InsyaAllah bersambung lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.